Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala: wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qala ta'ala: la yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni dapat kita hadir ke rumah Allah. Dengan izin daripada Allah Ta'ala, pada malam ni dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengekalkan hidayah dalam diri kita ini. Hidayah kita dapat salat di awal waktu, solat secara berjemaah, kita dapat berada dalam majlis ilmu, dan kita sentiasa niat belajar, niat muhasabah diri kita. Mudah-mudahan kekurangan kita di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung pengajian kitab kita, tafsiran ayat-ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Bagi yang ada kitab, muka surat 306, muka surat 306, yang di tengah itu. Baik, qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Berkata pengarang kitab, jika ketentuan Allah Subhanahu wa taala terlaksana, maka semua manusia boleh menjadi redha menghadapinya atau justru membenci, bersabar atau bersedih. Maka seharusnya seseorang yang berakal itu redha dan bersabar supaya memperolehi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang kitab, jika ketentuan Allah ini terlaksana, manusia ini sama ada dia sabar ataupun dia membenci ataupun dia bersedih hati. Jadi kita, tuan-tuan, orang mukmin, bila mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tentukan ke atas kita apa jua, yang baik maupun yang buruk, kita redha, kita sabar, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita ni bila mana diuji, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu-satu dengan ujian ataupun perkara yang kita tak suka, maka kita mengeluh, kita membenci, kita bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ni, tuan-tuan, saya nak menyentuh sedikit tentang apa yang saya sebut pada pengajian yang lepas, yang mana saya ada sebut tentang semuanya daripada Allah,
semua daripada Allah. Kemudian saya terus sebut semua daripada Allah. Ada golongan yang mengatakan semua daripada Allah itu salah. Jadi ada kekeliruan sikitlah. Yang sebenarnya saya nak sebut, mungkin terlalu ringkas, mungkin ada salah saya. Saya nak sebut tentang fahaman aliran Jabariyah. Dia ada 3 lah. Saya sebut malam ni 3. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Yang ni tuan-tuan, bab ni dia ada dalam kitab Tauhid. Matan Jawharatut Tauhid. Kalau tuan-tuan nak dengar tuan-tuan penerangan yang panjang lebar, tuan-tuan cari di YouTube, Baba Ismail ke, Baba Li Sekam ke, tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita tuan-tuan akidah ahli sunnah wal jamaah, Nabi SAW bersabda, wa ma ana alaihi wa ashabi. Dan fahaman Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah ini, dia terpesong, dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Secara ringkasnya, fahaman Jabariyah ini, dia sandarkan semua kepada Allah SWT. Sehingga kan perbuatan dosa juga dia katakan ini takdir Allah. Ini yang saya nak sebut pada kuliah bulan lepas. Tapi oleh kerana terlalu ringkas saya sebut, ada kesilapan. Semua daripada Allah, ketentuan takdir. Illa fi kitab, semua telah tertulis sebelum kita diciptakan lagi. Kalau kita kata i'tiqad kita ahli sunnah, semua daripada Allah, ketentuan takdir daripada Allah SWT. Jadi bagaimana dengan perbuatan dosa? Perbuatan dosa kita buat, boleh tak kita kata telah ditakdirkan saya melakukan dosa? Jabariyah ni maksud dia terpaksa. Jabariyah ni satu fahaman, dia menafikan ikhtiar. Ikhtiar, usaha, pilihan tak ada pada manusia. Manusia ni macam debu je. Tolak ke kanan, kanan. Tolak ke kiri, ke kiri lah. Ke kiri, kiri. Kanan, kanan. Tak boleh buat apa. Jadi Jabariyah, fahaman ini terpesong keluar daripada ahli sunnah. Sebab dia buat dosa pun dia kata, ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita i'tiqad kita betul, sahih, benar, semua daripada Allah. Tidak gugur satu daun. Wa ma tasqutu min waraqatin. Daun, sehelai daun ni tak akan gugur. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, melainkan Allah Ta'ala tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan juga wala habbah, debu kecil lah, benda yang kecil, makna diketahui oleh Allah SWT. Hujan, berapa titisan hujan, berapa million, berapa banyak titisan tu diketahui oleh Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, cuma tuan-tuan, ada perkara, perbuatan yang Allah Ta'ala izin, tetapi Allah Ta'ala tak redha. Allah tak redha. Seseorang tu buat maksiat, dia kata ini takdir daripada Allah, saya terpaksa, saya ni dipaksa. Maknanya tuan-tuan, dia menafikan pilihan, usaha, ikhtiar pada diri manusia. Ini Jabariyah. Jadi tuan-tuan, Allah izin tapi Allah Ta'ala tak redha. Ada yang Allah Ta'ala redha tapi Allah Ta'ala belum tak izinkan. Contoh, kita nak pergi haji, orang nak pergi haji.
dah simpan duit dah, dalam tabung haji dah cukup dah. Tak ada panggilan juga. Maknanya Allah Ta'ala belum izinkan, ataupun tak izin lagi. Jadi Allah redha, tapi belum diizinkan lagi. Jadi ini Jabbariyah. Jadi secara ringkasnya, insya-Allah boleh faham tuan-tuan, Jabbariyah. Kemudian yang kedua, Qadariyah. Qadariyah ni pula dia beriktikad setelah mana Allah ciptakan kita, Allah biarkan kita. Allah ciptakan kita dah, habis, selesai dah. Jadi kita nak buat apa pun buatlah. Tak ada campur tangan, kuasa Allah tak ada. Ini Qadariyah. Maknanya manusia nak buat apa, buat. Maknanya dia menafikan kekuasaan campur tangan Allah. Ini pun terpesong juga. Kemudian Mu'tazilah. Dia tuan-tuan kalau nak terang satu persatu ni berpanjang dan begitu banyak contoh-contoh yang ada. Tapi saya ambil ringkas-ringkas je tuan-tuan. Mu'tazilah ini i'tiqad dia wajib ke atas Allah melakukan perkara yang baik. Wajib. Dia mewajibkan ke atas Allah kena buat perkara yang baik. Kalau orang buat baik, wajib balas baik. Wajib balas baik. Maknanya tuan-tuan, dia pula mewajibkan ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya tuan-tuan, ada lagi yang lain tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah 3 itu tuan-tuan. Jabariyah mengatakan dia bila dia buat dosa, dia kata ini takdir Allah. Qadariyah, dia menafikan campur tangan Allah. Dia kata setelah mana Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah Ta'ala biar dia nak buat apa buatlah. Kemudian Mu'tazilah, dia kata wajib ke atas Allah membuat kebaikan. Contoh Mu'tazilah ni, wajib ke atas Allah buat kebaikan. Bayi yang tak ada dosa Allah bagi sakit, mana boleh? Bayi tak ada dosa. Kenapa bayi itu sakit? Kenapa dia sakit? Entah jantung ke apa ke. Bayi yang ada masa lahir itu dia ada sakit, kena bubuh, kena bedah dan sebagainya. Maka ini tak boleh. Allah kena buat kebaikan. Dan bila seseorang buat ibadah, buat ketaatan, ketakwaan, wajib ke atas Allah balas ganjaran baik pada dia. Ini Mu'tazilah. Jadi tuan-tuan, itulah secara ringkasnya aliran. Dia ada kitab tuan-tuan, kitab Asas Akidah. Asas Akidah. Jadi akidah apa yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma untuk menghukum dia tu keluar daripada Islam, kufur, itu tuan-tuan mesti disepakati ijma', semua mujtahid, ijma', sepakat semua ulama' mujtahid ni, imam mujtahid sepakat bahawa dia kufur, maka barulah dia keluar daripada Islam. Jadi tak mudah-mudah kita kata aliran yang kita sebut 3 tadi, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah ni terus kita kata kafir. Dia perlu kepada kesepakatan semua mujtahid, barulah dia keluar daripada Islam. Maknanya murtad, kufur, keluar daripada agama Islam. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sambung tuan-tuan pengajian kita, kitab tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Baik, maka manusia bila mana diuji oleh Allah SWT, sama ada dia menjadi hamba yang bersabar, redha, ataupun dia menjadi hamba Allah yang mengeluh dan bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, seseorang yang berakal itu dia redha dan dia bersabar dengan ujian Allah,
Supaya apa? Supaya dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nombor 5 itu meyakini bahawa Allah memberi ganti atas kesabaranmu. Kata pengarang, tuan-tuan, kita tuan-tuan masih lagi membicarakan berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh menolong wujudnya sifat sabar. Antaranya meyakini bahawa Allah Ta'ala memberi ganti atas kesabaranmu. Perkara yang boleh menjadikan kita ini seorang yang sabar dengan ujian Allah, iaitu kita yakin bahawa Allah akan memberi ganti dengan kesabaran kita itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtilahum faman radiya falahur ridha wa man sakhata falahus sakhatu." Jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Jadi tuan-tuan, tanda Allah Ta'ala cinta kepada kita adalah dengan cara Allah menguji kita, tuan-tuan. Allah uji kita itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Bukti dia apa? Para Nabi alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan pelbagai ujian. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Lut. Para anbiya alaihissalam diuji oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah cinta kepada dia. Allah cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya nakkan hamba-hambanya ni hanya cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, punya lama dia tunggu nak dapat anak. Nabi Ismail alaihissalam, bila dah dapat anak, sayang anak. Sayang, Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Tinggal isteri, tinggal anak. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan sembelih. Kerana Allah Ta'ala hanya nakkan cinta hambanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda Allah Ta'ala cinta kepada hamba dia, Allah Ta'ala akan uji kita dengan ujian. Dan bila mana diuji, sesiapa yang reda menempuhinya, Allah uji kita, kita reda. Reda, tuan-tuan. Sebut reda mudah. Saya reda je. Saya tawakal je. Saya sabar je. Saya mudah kita sebut. Macam mana dengan isteri? Okey lah, saya sabar je lah. Macam mana suami? Yalah, sabar je lah. Macam mana kerja? Apa boleh buat? Makan gaji. Itu je lah pendapatan. Sabar je lah. Macam mana berniaga? Apa boleh buat? Hadap je lah. Nah, mulut kita sebut tu sebenarnya, tuan-tuan, tak betul-betul sabar pun. Kalau kita kata hadap je lah, apa nak fikir apa lagi, kan? Tak ada pilihan dah. Kalau ada pilihan lain, kita tak nak. Jadi tuan-tuan, dalam kita menghadapi ujian, bila mana kita sabar, siapa yang sabar, maka Allah pun reda kepadanya. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang sabar, siapa yang reda, maka Allah pun reda kepada dia. Dan ancaman bagi orang yang tak reda, waman sakhata, dan sesiapa yang benci menempuhi ujiannya, falahus sakhatu, maka Allah pun benci kepadanya. Dalam hidup kita, tuan-tuan, ada perkara yang kita tak suka, kita tak reda, kita benci. Kenapa aku diuji? Mungkin tuan-tuan kita ni, Masya Allah, Alhamdulillah, tak keluar daripada lidah kita ni nak marah Allah Ta'ala ataupun nak bersangka buruk dengan Allah. Tapi
pasti ada lintasan. Kita di benak hati kita terlintas, kenapalah Allah Ta'ala uji aku macam ni, kenapalah. Maka itu juga tuan-tuan tanda kita tak redha. Bila mana kita tak redha kepada Allah, maka tuan-tuan Allah juga benci kepada kita. Jadi kita kena sabarlah tuan-tuan dalam apa jua ujian. Dan nak bersabar ni kita banyakkan memuji Allah. Lisan kita banyak memuji Allah, banyak ucap alhamdulillah, kenangkan nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita. Kita dengan diuji dengan satu ujian, maka kita kenang balik nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita. Jangan kita diuji dengan ujian tu je kita tumpu. Kita fikir yang tu je, kenapalah aku susah di sini. Sepatutnya kita kenangkan balik nikmat-nikmat Allah yang telah kita kecapi selama ni. Kenang balik. Bila mana kita kenang balik tuan-tuan, akan timbul ada rasa syukur tu datang. Walaupun aku diuji dengan ujian sekian, banyak lagi nikmat-nikmat yang telah aku kecapi selama ni dalam hidup aku. Maka datang perasaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ancaman Allah, siapa yang benci, siapa tak redha, Allah juga benci kepada dia. Baik Ahmad meriwayatkan, dan sesiapa bersedih maka baginya kesedihan itu. Mengetahui bahawa cubaan Allah itu boleh mengangkat darjat kemuliaan. Tuan-tuan, nak menjadikan kita ni orang yang bersabar, kita kena tahu bahawa cubaan Allah itu boleh mengangkat darjat kemuliaan. Angkat darjat kita. Darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi seorang akan benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah yang tidak boleh dicapai dengan amal perbuatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, seseorang yang mana dia ini memiliki kedudukan di sisi Allah, yang mana kedudukan dia di sisi Allah itu tak dapat dicapai dengan amal perbuatan dia, dengan ibadah dia itu tak sampai. Beramal dengan dia ibadah, dengan amal dia amal soleh dan sebagainya, tak sampai lagi kedudukan tu. Bila tak sampai, maka Allah Subhanahu Wa Taala lalu mengujinya dengan apa yang tidak disukainya hingga dia boleh mencapai kedudukan tersebut. Jadi tuan-tuan, bukan senang kita nak dapat kedudukan di sisi Allah, darjat yang tinggi di sisi Allah. Jadi tak dapat dicapai dengan ibadah kita. Puasa, salat, sedekah, apalah amalan-amalan kita ni tak dapat capai kedudukan tu. Jadi apa cara Allah Ta'ala nak supaya kita sampai kepada kedudukan tu? Dengan cara Allah menguji kita dengan ujian. Ujian itu yang kita tak suka. Yang kita tak suka. Biasa ujian ni, bila mana ditimpa kepada kita, ujian ni yang kita tak suka. Bila mana kita tak suka, kita tidak mengeluh, kita bersabar, kita redha, maka sampailah kedudukan kita itu. Darjat kita itu diangkat. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita ada ilmu, kita tahu, kita belajar, kita diuji dengan ujian, kita yakin Allah nak mengangkat darjat aku. Jadi bila mana kita tahu, bertambah sabar kita, bertambah tabah kita untuk menghadapi ujian tersebut. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Jika Allah mengkehendaki kebaikan atas seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukuman di dunia. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang di dunia ni dapat apa, malapetaka lah, kita kata tu banyak sangat dosa tu, tengok eloklah accident tu, semayang tidak, campur dengan orang tidak, bermasyarakat pun tidak, tu eloklah tu, anak dia accident ataupun apalah. Tuan-tuan, kita tengok orang tu ditimpa musibah, kita kata padan muka. Sebenarnya tuan-tuan, orang tu Allah Ta'ala segerakan balasan di dunia. Sebab Allah nak kebaikan kepada orang tu, maka Allah segerakan hukuman di dunia. Di dunia Allah Ta'ala dah bagi dah. Jadi jangan kita ingat kita ni tak ada apa-apa musibah yang menimpa kita, kita rasa kita ni orang soleh. Cara Allah Ta'ala ni berbeza. Allah boleh je nak segerakan azab di dunia ataupun nak simpan di akhirat. Kalau di dunia ditimpa, diuji musibah apa-apa tuan-tuan, di dunia ni jika nak dibandingkan dengan akhirat, akhirat lebih berlipat kali ganda. Jadi kalau ada pilihan, bukan kita minta, ya Allah azab aku di dunia ya Allah, kerana azab di dunia ni nak dibanding akhirat, akhirat lebih lipat kali ganda. Tak perlu kita doa azab aku di dunia, tak perlu. Allah bila mana dia nakkan kebaikan pada seseorang tu, ini hadis Nabi SAW, Allah segerakan hukuman di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, namun jika Allah mengkehendaki keburukan bagi hambanya, yang tadi yang Allah Ta'ala hukum dia di dunia tu, Allah Ta'ala nak kebaikan kepada dia. Dan jika Allah nakkan keburukan kepada seseorang, amsaka anhu bidzambihi, Allah Ta'ala nakkan keburukan bagi seorang hamba tu, maka dia menangguhkan hukuman atas dosa-dosanya hatta yuwafiya bi yaumal qiyamati. Allah tangguh hukuman atas dosa-dosanya sehingga dilaksanakan pada hari kiamat. Rupa-rupanya di dunia ni dia sihat elok je, tak ditimpa apa, tak kemalangan, tak ada sakit, tak ada, maknanya hidup di dunia Masya Allah semua okey semua. Rupa-rupanya semua dosa yang dia buat tu Allah Ta'ala nak balas di hari akhirat. Jadi tuan-tuan, banyakkanlah kita istighfar kepada Allah. Kita takut rupa-rupanya di akhirat ni banyak azab-azab yang sedang menanti kita, kerana kita ni banyak dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian mengingat besarnya nikmat Allah yang lain pada dirimu. Pernah seorang lelaki berjalan melewati seorang alim ulama yang terputus kedua tangan dan kedua-dua kakinya. Ada kisah tuan, seorang lelaki dia lalu, dia melewatilah, dia nampak seorang alim ulama ni, yang mana ulama ni tangan, kedua-dua tangan dia tak ada, kedua-dua kaki dia pun tak ada. Mana ujian bagi orang alim tu, tangan tak ada, kaki pun tak ada, dua-dua. Meskipun demikian, si ulama itu tetap tersenyum sambil berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengampunkanku melalui cubaan yang menimpaku ini. Lelaki itu pun terpegun dan berkata, apakah yang menjadikan Allah SWT mengampunkanmu? Si ulama itu menjawab, Allah SWT mengampunkanku dari kesyirikan dan menjadikan untukku lidah yang mengingatinya
dan hati yang bersyukur kepadanya. Jadi lelaki ni, dia tengok ulama ni kaki tak ada, tangan tak ada, dua tangan tak ada, dua kaki tak ada. Tapi ulama ni dia senyum, kemudian dia kata segala puji bagi Allah yang mengampunkan daku melalui cubaan yang menimpa ini. Jadi lelaki itu terpegun, dia tanya, kenapa Allah Ta'ala ampunkan kamu? Yang ulama itu jawab, Allah mengampunkan dia daripada kesyirikan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan lidah dia ni mengingati Allah, dan hati ulama ini bersyukur kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Ulama, seorang alim, walaupun kaki tak ada, tangan tak ada, kudung tuan-tuan, tetap lidah dia tetap mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara untuk kita menjadikan kita bersabar ni, memahami bahawa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dunia ni tuan-tuan, penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Mana tuan-tuan, orang kafir ni hidup di dunia, bagi dia syurgalah. Di hari akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka, kekal buat selama-lamanya. Baik, di sini terdapat sebuah kisah yang menakjubkan tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, yang keluar dengan cukup lengkap pada satu hari. Ketika itu dia menjadi ketua hakim di Mesir. Tuan-tuan, Ibnu Hajar Al-Asqalani ni, dia ini jawatan dia ketua hakim di Mesir. Dan Hajar Al-Asqalani ini bertemu dengan seorang lelaki Yahudi dalam keadaan yang menyedihkan. Yahudi itu berkata, berhentilah. Ibnu Hajar pun berhenti. Kemudian Yahudi itu bertanya, bagaimana engkau menafsirkan sabda Rasulmu yang berbunyi, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir? Engkau telah melihatku dalam keadaan menyedihkan, sedangkan aku adalah seorang kafir. Ibnu Hajar ni, dia jawatan ketua hakim di Mesir. Jadi seorang Yahudi, yang mana Yahudi ni keadaan dia menyedihkan, maknanya dia seorang yang miskin lah, seorang susah lah. Jadi dia tengok Ibnu Hajar Al-Asqalani ni, seorang berjawatan ketua hakim ni, baju dia, pakaian dia, maknanya pakaian yang lengkap lah, kemas lah. Jadi Yahudi ni tanyalah, bagaimana kamu menafsirkan sabdaan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Kata Yahudi itu, aku melihat kamu, engkau berada di antara kenikmatan dan cukup lengkap, padahal engkau adalah seorang mukmin. Kata Yahudi ni, aku dalam keadaan menyedihkan, sedangkan aku kafir. Rasul kamu, Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia ini penjara bagi orang mukmin
syurga bagi orang kafir. Aku orang kafir. Tetapi aku dalam keadaan menyedihkan, susah, melarat. Sedangkan kamu ni berjawatan ketua hakim, pakaian lengkap. Maknanya dunia itu ada pada kamu. Macam mana kamu tafsirkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Hajar menjawab, engkau dengan kesialan dan kesedihanmu dianggap berada di syurga. Kata Ibnu Hajar, kamu ni dalam keadaan kesengsaraan kamu ni, kesialan kamu ni, kesedihan kamu ni, dianggap kamu berada di syurga. Dalam keadaan kamu susah ni, kamu ni berada di syurga. Kerana seksa yang jauh lebih pedih menantimu di akhirat. Kata Ibnu Hajar, kamu ni orang kafir. Nabi SAW bersabda, dunia ni wajannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Jadi dalam keadaan kamu yang menyedihkan ini, kamu ni berada di syurga, syurga dunia. Kerana di akhirat nanti azab yang lebih, yang sangat pedih menanti kamu. Maknanya dalam kamu, dalam kesedihan, dalam keadaan kamu miskin di dunia ini syurga bagi kamu. Jawab Ibnu Hajar. Jika engkau mati dalam keadaan kafir, maknanya jika kamu mati dalam keadaan kafir, kamu akan diseksa. Sedangkan aku, kata Ibnu Hajar, sedangkan aku dengan segala kelengkapan yang kumiliki yang merupakan kenikmatan duniawi dianggap sebagai penjara. Aku yang lengkap, dunia yang ada pada diri aku ni dianggap penjara. Dibandingkan dengan kenikmatan yang menantiku di syurga jika Allah SWT memasukkanku ke dalam syurga. Kita beri laluan pada azan.
Ya ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Hajar, sedangkan aku dengan segala kelengkapan yang kumiliki yang merupakan kenikmatan duniawi dianggap sebagai penjara dibandingkan dengan kenikmatan yang menantiku di syurga jika Allah Subhanahu wa taala memasukkanku ke dalam syurga. Ibnu Hajar jawab kepada Yahudi itu, aku dengan segala yang kumiliki, kelengkapan dunia yang aku miliki ini adalah penjara. Maknanya jika nak dibandingkan dengan kenikmatan syurga yang menanti Ibnu Hajar, bila mana Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga, jika nak dibandingkan dunia yang dimiliki, pakaian, jawatan dan sebagainya, kenikmatan dalam syurga itu jauh. Maknanya yang dia miliki itu kira penjara lah. Jawab kepada Yahudi itu. Jadi Yahudi itu bertanya, apakah benar demikian? Ibnu Hajar menjawab, ya. Lalu Yahudi itu berkata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah SWT. Yahudi itu memeluk agama Islam, terus masuk Islam. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni kena hebat dalam dialog, baru kita bercakap dengan non-Muslim ni, baru terbuka dia terfikir, oh ya tak ya juga. Maka tuan-tuan, bila mana Yahudi dia dengar macam tu, terus dia bersyahadah memeluk agama Islam. Baik tuan-tuan, ni akhir dia doalah, wahai Tuhanku, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah petunjuk dalam urusan kami. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami dan jadikanlah kami orang yang dapat menyampaikan petunjuk dan menjadi sebab bagi sesiapa pun yang memperolehi petunjuk. Wahai Tuhan, berikanlah kepada kami rasa takut terhadap-Mu yang boleh memisahkan antara kami dan kemaksiatan kepadamu. Berikanlah kami ketaatan kepadamu yang boleh menyampaikan kami menuju syurga-Mu. Berikanlah kami keyakinan yang boleh mengalahkan berbagai-bagai musibah dunia. Wahai Tuhan, limpahkanlah kepada kami kenikmatan dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami, dan berikanlah balasan bagi orang yang menzalimi kami. Jangan jadikan dunia sebagai harapan terbesar kami dan puncak pengetahuan kami, dan jadikanlah syurga sebagai tempat tinggal kami dengan anugerah-Mu, wahai Tuhan semesta alam. Habis tuan-tuan, kita masuk seruan yang seterusnya, yang mana insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung tentang seruan, iaitu Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman ini memperlakukan wanita itu, melayani wanita ni seperti barang warisan. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung seruan yang ke-19, iaitu tentang pengharaman memiliki wanita sehingga mereka menerima mahar. Kerana zaman jahiliah ni, wanita itu dia boleh diwarisi. Seseorang, suami dia meninggal dunia, lepas suami dia meninggal, seorang lelaki yang dia memiliki isteri lebih daripada satu lah, bila mana dia meninggal, maka isteri dia ni anak kepada suami perempuan itu, ataupun ayah dia, ataupun adik-beradik dia, perempuan ni dia kira macam warisan. Dia waris, sama ada dia nak nikah ataupun dia nak bagi orang lain nikah, dengan syarat bagi duit kat dia. Maknanya wanita di zaman jahiliah ni diperlakukan macam barang je. Jadi insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan bincangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan supaya wanita itu setelah mana kematian suaminya tidak diperlakukan macam barang je.
nak jadikan jual beli, nak jadikan sumber keuntungan. Jadi wallahu alam, cukuplah sekadar tu. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, salah silap datang daripada kejahilan, kekurangan diri saya, ilmu saya. Saya mohon keampunan kepada Allah, minta maaf dengan tuan-tuan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.